Jadi bukalah muka surat 11 Rumi 9 Jawi. Di bahagian wajib akli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kata pengarang adalah wajib akli terbahagi kepada dua. Wajib akli terbahagi kepada dua. Ataupun boleh kita kata wajib akal. Boleh juga. Wajib akal tu ada dua. Sebelum ni, kita bincang tentang hukum akal. Kita bincang mengenai hukum akal. Yang ini pembahagian wajib akli pula. Sebelum tu yang B tu pengertian akal. Sebelum tu A tu pengertian hukum akal. Dengan fahamnya hukum akal, maka kita boleh fahamlah tentang ketuhanan menggunakan akal. Malah, jika akal kita dipandu oleh syarak, maka memadai dengan akal. Boleh kita tahu adanya Tuhan. Adanya Tuhan. Jadi kita kena tahu dulu akal ni macam mana. Hukum akal ni macam mana. Hukum ni apa? Hukum ni keputusan. Banyak kali dah cakap, hukum ni keputusan. Jadi maknanya keputusan akal. Keputusan akal. Bila kita tengok sesuatu tu, akal kita akan membuat keputusan. Mengarut. Itu keputusan akal lah tu. Akal akan proses, akan buat keputusan. Okey aja kalau macam tu. Tak pelik pun akal kita. Macam ni, mustahil. Tak mungkin. Akal kita proses, dia kata mustahil. Jadi, akal kita akan proses, akan mengeluarkan keputusan. Keputusan dia panggil hukum. Hukum akal bermaksud keputusan akal kita setelah diproses. Pengertian hukum akal kita dah lepas. Pengertian akal kita dah lepas. Bahagian hukum akal kita dah lepas. Bahagian wajib akli pula pada malam ni. Yeah. Terbagi kepada dua wajib akal ni. Yang pertama, wajib akli daruri. Daruri ni darurat. Maksud darurat ni bukan darurat macam darurat darurat negara darurat, bukan. Maksud darurat ni ialah bahasa Melayu darurat ni macam dah terkepit. Macam tak boleh buat apa dah, darurat. Macam tu kan. Negara kita tak boleh buat apa dah, maka negara kita berada dalam keadaan darurat. Kenapa kau buat macam ni? Alah, darurat, boleh. Kan? Darurat. Dah terkepit. Dah sempit. Tapi itu maksud Melayu. Maksud darurat yang sebenar adalah mudah ataupun senang. Ataupun tak perlu fikir panjang-panjang, tak perlu belajar tinggi-tinggi. Okay? Kita sebelum kita teruskan ni, kita cuba fikir. Saya dalam kitab dalam kelas fiqh sentiasa sebut maklum minaddin bid-darurah. Sentiasa sebut ayat tu, kaedah tu. Al-ma'lum minaddin bid-darurah. Kalau orang yang tak pernah konten kelas saya, mesti dia biasa dengar. Apa maksud maklum minaddin bid-darurah dalam masalah fiqh yang saya sudah sebut ni? Terjemahan dia adalah maklum, benda yang dah maklum, benda yang dah tahu. Maklum, benda tahu, minaddin daripada agama, daripada hukum hakam agama, bid-darurah dengan darurat. Sama lah darurat, daruri, darurat. Apa benda tu? Dapat perkara agama, tapi dapat tahu, diketahui perkara agama itu dengan darurat. Jangan fikir darurat Melayu ni. Buang dulu maksud darurat Melayu. Darurat. Maksudnya, maklum minaddin bid-darurah ni maksudnya, benda yang mudah-mudah. Benda yang tak payah belajar tinggi-tinggi. Itu maksud benda yang dah maklum daripada agama yang darurat. Sekarang saya nak tukar maksud darurat Melayu tadi kepada maksud darurat syarak. Nak tukar maksud darurat syarak.
Jadi buanglah masuk darurat Melayu tu kejap. Sekejap je. Nanti ambil balik. Okay. Jadi, maklum minad din bidarurah ni maksud benda yang mudah-mudah dalam agama. Tu darurat. Maksudnya, dia dapat tahu tu, dia mesti dapat tahu. Sampai kan kata, darurat baginya dapat tahu. Maksudnya mana? Mesti dapat tahu, mesti tahu. Contoh, semayang. Semayang ni wajib. Perlu belajar sampai universiti ke nak tahu semayang tu wajib? Tak. Malah orang kafir pun tahu bahawa orang Islam semayang tu wajib. Tak perlu ke nak buat kajian, belik kitab, nak buat kajian? Tak perlu. Sebab benda tu maklum, benda dah tahu daripada agama dengan darurat. Dia tahu tu secara terpaksa kena tahu. Betul kot. Darurat-darurat ni pun boleh kita kata terpaksa kan. Jadi kalau kita nak terjemahkan macam ni. Dia terpaksa tahu. Itu maklum minaddin bidarurah. Terpaksa tahu. Apa ni? Pasal agama. Terpaksa tahu apa? Semayang wajib. Tak payah. Memang terpaksa tahu. Budak pun tahu. Itu maksudnya. Main judi haram. Terpaksa tahu. Darurat. Terpaksa tahu. Tak nak tahu pun tak boleh. Tu maksud maklum minaddin bidarurah. Tak nak tahu pun tak boleh. Dia akan tahu. Terpaksa tahu. Sebab dia terlalu mudah. Jadi kalau benda-benda yang halus-halus dalam agama, kalau tak tahu tu tak nak. Macam mana benda tu benda susah. Benda halus. Jadi berbeza dengan benda yang kasar-kasar, benda yang mudah-mudah dalam agama, kita terpaksa tahu. Walaupun tak nak belajar pun terpaksa tahu juga. Sebab dia mudah sangat. Tu. Okey, dah dapat ambil dah perkataan darurah tu, letak dekat daruri. Darurat ni sama jugalah. Wajib akal daruri. Terpaksa. Akal dia kena kata gitu. Tak perlu belajar, tak. Kalau kita kata 2 kali 5 bagi 4 kali 975 kali 459 tolak 7 bahagi 3 kali 17 bahagi 4 kali kita kata gitu sama dengan berapa? Itu bukan daruri. Itu bukan terpaksa tahu, tak? Itu kena buat baru tahu. Oh, payah, susah payah baru tahu. Tapi kalau dua, dia bagi contoh apa? Kita baca contoh dia terus. Ya, jadi kita tu. Satu tu separuh dua. Satu tu separuh dua. Maknanya dua, separuh tu satu lah. Satu-satu. Kan? Ataupun bahasa yang mudah, 1 campur 1, 2. 1 campur 1, 2. Perlu ke belajar tinggi-tinggi? Tak, terpaksa tahu. 1 campur 1, 2, terpaksa. Tak nak tahu pun terpaksa tahu. Sebab mudah sangat. Tu maksud daruri. Dia bagi tu maksud daruri tu. Wajib akal, akal kita kata wajib, tu wajib akal. Ataupun akal kita kata mesti, garanti, okey. Daruri. Dengan tak payah belajar tinggi-tinggi, dengan terpaksa tahu kerana terlalu mudah untuk dipikirkan. Terlalu mudah untuk dipikirkan, terpaksa tahu. Ataupun bahasa dalam kurungan dia kata senang mudah. Itu maksudnya daruri tu. Tengok contoh. Iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap dengan adanya. Dia menghukumkan keputusan akal dia kata apa? Ada. 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 Dengan tiada berkendak kepada bahasan. Tak payah nak bahas panjang-panjang. Satu. Campur. Bukan. Satu. Campur satu. Apabila satu bercampur dengan satu. Satu ni kaedah dia gini-gini. Tak payah. Satu campur satu. 2. Dah. Cukup. Tak payah fikir pun. Okay? Tak berkendak kepada perbahasan. Dan mendirikan kenyataan-kenyataan. Dan tak perlu nak buktikan bersungguh-sungguh. Nak fikir bersungguh-sungguh, nak bagi tahu 2 tu separuh daripada 2. Separuh daripada 2 adalah 1. Macam mana nak tengok Umri Halaqah dalam YouTube tadi? Ya, nak tengok dalam tu tak boleh live. Saya tak ada masa lagi nak buat live. Dia boleh buat live terus, masuk terus. Saya tak tu lagi. Saya rekod dulu, lepas tu baru masukkan. Jadi tak boleh tengok lagi lah sekarang. Sekejap lagi lah. Pukul 12 lagi, 11.30 nanti malam baru boleh tengok. Sekarang ni semua ni sebab atas permintaan
atas permintaan nak bagi kita lebih terasa macam mana? Sedikit bukan sedikit lah, banyak juga perbezaan di antara Facebook yang semua orang boleh masuk dengan Zoom. Bila Zoom ni memang sengaja buat, boleh je buat Facebook. Buat Facebook saya rasa 100 lebih tu dalam tangan lah. Tapi kita bukan nak ramainya orang dah. Kita nak ramai ni waktu lain, waktu kuliah maghrib, waktu soal jawab semalam. Yang ni kita bukan nak tu, kita lebih kepada pengajian khusus, lebih khusus. Hampir-hampir sampai kepada martabat macam duduk depan. Tapi tak macam duduk depan, tapi dekat-dekat dah. Dekat-dekat dah. Sikit lagi nak sampai. Sebab tu tak ada, sebab tu saya tak buat secara gitulah. Dalam YouTube type Umri Halaqah kan? Ya, betul. Saya dah tunjuk tadi kan? Tak perasan nak tunjuk sekali lagi? Tak apalah. Tuan Syekh punya pasal saya tunjuk sekali lagi. Saya dah tunjuk tadi. Masuk YouTube. Lepas tu search Halaqah Umri ataupun Umri Halaqah, dia keluar. Tu atas sekali ada gambar saya atas kali. Tekan dia. Bila tekan, video-video dia kan tak tersusun. Dia akan banyak. Nak cari memang jenuh lah, ada ribu. Kuliah saya daripada berapa tahun lepas. Berapa tahun lepas? 8 tahun lepas kot. Beribu ada. Jadi bila banyak, macam mana nak cari yang tu? Tekan yang kat atas tu dia tulis playlist. Dia macam silau. Playlist ada kat atas ni. Ni. Playlist. Tekan playlist, dah dikategorikan. Ada kitab apa, bab apa, ada kategori, semua kategori. Tekan je kategori tu, zes keluar semua. Jadi, Allah. Jadi, terpaksa, macam tadi, terpaksa akal kena kata macam tu, tanpa perlu fikir-fikir, tanpa perlu bahas-bahas, tanpa perlu buat kajian. Tak. Limau 2 biji. Limau 2 biji, limau sebiji. Mana lagi banyak? Akal kita kena buat keputusan ni. Hukum, akal kita kena hukum ni. Limau 2 biji, limau sebiji. Inilah, limau 2 biji, limau sebiji. Mana lagi banyak? Lagi banyak 2. Satu ni sikit. Wajib, mesti, akal yang sejahtera akan kata 2 tu banyak, 1 tu sikit. 1 tu separuh daripada 2. Boleh juga. Tapi bahasa tu payahlah sikit. Satu itu separuh daripada 2. Ayat kitab. Jadi, nantilah dulu. Buka kertas siasatan dulu. Panggil ahli-ahli, alim, ulama, semua dulu. Panggil cerdik, cendekiawan, pandai-pandai dulu. Nak tentu, tak payah. Itulah maksudnya. Wajib, mesti, wajib tu mesti, akal kita menghukumkan secara daruri, secara darurat, secara mudah, secara terpaksa hukum. Terpaksa hukum begitu. Tanpa perlu panjang lebar. Tanpa perlu bahasan, tanpa perlu mendirikan kenyataan-kenyataan. Begini. Tak payah. Okay. Seperti menghukumkan satu itu tetap separuh daripada 2. Bila dia kata satu tu separuh daripada 2, 2 separuh dia kan 1 kan? Satu itu separuh daripada 2. Okey. Kita telah menghukumkan. Kita telah menghukumkan satu tu separuh daripada 2. Kita hukum gitu je. Maka dipanggil wajib akli daruri. Ini senang. Sebab tu namanya daruri. Senang. Yang susahnya yang nombor 2. Wajib akli nazari. Wajib tu mesti. Akli tu akal. Nazari tu renung. Fikirkan, renung-renungkan. Tu. Okey. Iaitu menghukumkan suatu itu tetap adanya. Sebelum tu. Sebab saya nak bagi contoh yang sama juga lepas ni. Betul lagi. Yang wajib akli daruri tadi tu. Ibu melahirkan anak. Akal kita telah membuat keputusan seorang ibu melahirkan anak. Bukan anak melahirkan ibu. Ibu melahirkan anak. Perlu fikir dulu ke? Tak. Memanglah yang anak ni ada mesti ibu lahirkan. Ibu melahirkan anak. Itu sama dengan satu separuh daripada 2. Okey.
Abang lagi tua daripada adik. Perlu fikir tu. Abang lagi tua daripada adik. Adik lebih muda daripada abang. Ayah lagi tua daripada anak. Perlu fikir? Tak payah fikir. Oh, akal kita kata yes. Dengan darurat, dengan terpaksa kata yes. Anak lebih muda daripada bapa. Betul? Wajib akli nazari pula. Yang kedua. Iaitu yang nazari ni maksud kena fikir. Macam mana kena fikir ni? Mari kita fikir. Mari kita tengok. Iaitu menghukumkan sesuatu itu tetap adanya dengan berkendak kepada fikiran dan bahasan. Nak kata gitu, mesti kena fikir. Mesti kena bahas. Dia kena fikir, kena renung, keruk kening. Keruk kening, kening tangkup. Tu. Dan bahasan. Lepas tu lagi, serta mendatangkan dalil-dalil. Kena datangkan dalil-dalil. Kerana ni, kerana ni, begini. Kau cuba fikir. Okey, dah dapat. Oh, iyalah. Tak tentu dah. Hukum. Ya. Setelah fikir bukan main tadi. Serta mendatangkan dalil-dalil atas ketetapan hukumannya itu. Hukumannya kata yang mesti macam tu. Tak mungkin macam tu. Macam ni je lah. Mesti macam tu. Yang tak mungkin tu yang mustahil. Elak tu. Yang tak mungkin tu bukan. Yang mungkin dulu. Yang mesti dulu. Sebab yang tak mungkin tu bahagian E. Termasuk pula bahagian E. Jadi mesti macam ni. Mesti macam ni. Tapi kena fikir. Kau rasa macam ni ke? Fikir. Ya. Kenapa lama sangat? Sebab dia perlu perbahasan, perlu kepada dalil-dalil, bukti-bukti untuk nak letak hukuman tu ya. Seperti menghukumkan, akal kita akan hukumkan, akal kita akan buat keluar satu keputusan, wajib wujud Tuhan yang menjadikan alam ini. Kena fikir tak? Wajib tu mesti. Mesti ada Tuhan yang buat alam. Kalau besar sangat alam, kita letak bumi. Kita kata alam tu dengan cakrawala, apa, matahari semua kan. Kita bumi, kecilkan sikit. Mesti Tuhan cipta matahari. Mesti Tuhan cipta bumi. Mesti bukan Tuhan. Mesti ada Tuhan. Ada Tuhan tu, akal kita telah menghukumkan, ada Tuhan yang cipta bumi. Kita. Mesti ada Tuhan yang ciptakan kita. Adakah kita boleh sekali lalu aja? Maksudnya, mestilah ada Tuhan. Macam tu ke? Kena fikir? Kena fikir. Kena dalil, kena fikir. Kena fikir. Kalau tidak, tak boleh. Kalau sekali fikir, boleh jadi tak? Boleh, kemungkinan tak alam ni jadi sendiri? Okay? Jadi sendiri. Sekali fikir. Tapi kalau renung boleh, tak boleh. Mesti ada orang jadi. Mesti ada yang jadikan alam. Tapi kena fikir. Kalau tak fikir, dia kata tak. Jadi, kita akan kata, mesti ada Tuhan yang jadikan alam. Tapi, kita kena datangkan dalil dan bukti kena memakan masa. Tengok Dia kata apa ni? Maka tidak dengan senang, tak senang. Cuba tanya orang. Kau rasa kau ni dijadikan, kau ni jadi sendiri ke ataupun ada yang menjadikan kau hidup ni? Tuhan yang jadikan aku. Apa buktinya? Macam mana kau boleh confident kata, macam mana akal kau kata Tuhan yang jadikan kau? Entah, tak boleh. Dia tiru orang. Dia sebenarnya tak tahu. Kalau bahasa syarak dia panggil, dia sebenarnya tidak sempurna iman lagi. Dia kena tahu. Dan dia kena ada alasan. Dalil. Dia kena ada cara berfikir. Kalau tidak, dia cuma ikut orang. Maka tak sah iman. Kita kata ada Tuhan. Memang Tuhan tu ada. Macam mana kau boleh confident Tuhan tu ada? Macam mana akal kau yang sejahtera ni kata Tuhan tu ada? Cuba cerita sikit. Dia tak boleh cakap. Dia kena tahu. Sebab tu dia kata kat sini. Maka tidak dengan senang menghukumkan wajib wujud Tuhan.
Wajib wujud Tuhan. Bukan senang nak hukum kan. Keputusan akal kita nak kata ada Tuhan. Bukan senang. Melainkan dengan diadakan bahasan, dengan mendirikan dalil, burhan ataupun cari bukti. Perlu akal untuk berfikir, meneliti, mencari dalil, barulah kita kata Tuhan tu ada. Disuruh kita fikir, teliti dan nazar. Tu. Wajib akli nazar. Tengok, renung. Kita tengok ayat Quran. Ayat Quran suruh kita renung tentang kejadian. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itulah ayat. Ayat suruh renung. Ayat suruh fikir. Ayat suruh nazar. Afala yanzuru tu. Afala yanzuru. Tidakkah mereka nak nazar? Atau afala yanzuru. Yanzuru nazar. Apa dia? Fikir. Teliti. Perhatikan. Afala yanzuru. Afala yanzuruna ilal ibil. Unta. Kepada unta. Kaifa khuliqat. Macam mana dibuat. Macam mana dicipta. Ataupun macam mana unta tu punya kehidupan tu lah. Tak fikir ke? Ada tu fikir. Sebab kalau kau fikir, dapat. Tak fikir, tak dapat. Itu dia panggil wajib akli nazari. Betul? Wa ilas sama. Kau tak tengok ke langit? Kaifa rufi'at. Macam mana boleh tergantung? Tak ada tiang. Tak fikir, tak fikir, tak fikir. Suka fikir, itu nazar. Wa ilal jibal. Gunung, ganang. Kaifa nusibat. Macam mana boleh duduk gitu tak jatuh? Duduk straight begini aja. Tak jatuh pun, tak tumbang lah kita kata. Tak roboh, tak tumbang. Wa ilal ard. Tak tengok bumi ke? Kaifa sutihat. Macam mana dia dihamparkan? Hampar macam mana? Jalan-jalan tak sampai-sampai ujung. Jalanlah berapa lama sekalipun. Tolong dekat bumi. Tak sampai-sampai ujung. Malah sampai tempat yang sama. Tak berhati ke? Tak nazar ke? Kena nazar ke tidak? Kalau tidak, tak ni. Dia kena nazar. Kalau tidak, tak dapat apa-apa. Okey. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana unta diciptakan? Kita tengok. Unta makan rumput. Rumput makan. Masuk dalam perut. Rumput tu proses. Ada jadi tai. Ada jadi susu. Susu unta. Fikir tak? Siapa yang buat pembahagian tu? Jadi sendiri. Siapa buat? Daripada rumput yang sama, macam mana boleh daripada rumput tu terjadi, daripada rumput tu yang jadi tai dan jadi susu? Tak fikir ke? Mesti ada orang yang, mesti ada yang membahagikan. Mesti ada. Tak perhati ke? Tak perhati. Kalau perhati, baru nampak. Kalau perhati. Jadi, kalau kita nak kata Tuhan itu wujud dan Tuhan itu ada untuk menjadikan alam ini, dia kena fikir. Itulah, dia kena fikir. Kena ada perbahasan dan mendirikan dalil-dalil. Cukup. Sebab dia tak masuk lagi. Ini baru cerita wajib akal. Jadi wajib akal terbagi kepada dua. Yang pertama, mudah-mudah je dapat faham, tak payah fikir. Tapi sebenarnya kena fikir, tapi terlalu laju berfikir. Sampai seumpama tak payah fikir. Yang kedua, kena renung. Umpamanya, bukti macam mana keputusan akal kita mengatakan ada Tuhan yang jadikan bumi. Maka kita kena fikir. Nanti dia akan terangkan tentang adanya Allah pada sifat wujud nanti. Bahagian mustahil akli. Adalah mustahil. Okey, sebelum tu, undur balik. Sama juga, kita perhati tak dekat, sebab saya cerita kuliah maghrib tadi. Kita perhati tak dekat adik-beradik kita.
Adik-beradik daripada mak bapak yang sama. Daripada genetik yang sama. Daripada darah yang sama. Jadi, lahirlah adik-beradik kita. Maka duduk sekali dengan kita. Makan rezeki yang sama. Lauk yang sama. Sebab ayah yang sama, ayah buat datang nafkah. Didikan yang sama, semua sama. Tapi kenapa ada yang cerdik, ada yang kurang cerdik? Adik-beradik kita. Ada yang rajin, ada yang pemalas. Ada yang hitam, ada yang putih. Sedangkan ianya sama daripada punca atau sumber yang sama. Kalau fikir, baru kita tahu. Mesti ada yang buat pembahagian itu. Okey. E, bahagian mustahil akal. Senang aja. Mustahil akal ni terbalik daripada wajib akal. Terbalik kan aja. Adalah mustahil akal terbagi kepada dua. Apa maksud mustahil akal? Akal kita buat keputusan kata mesti tak ada. Ataupun bahasa Melayu dah mustahil. Ada dua. Lawan daripada wajib tadi. Yang mustahil akli daruri. Sama je. Mustahil tak mungkin. Tak masuk akal. Tak masuk akal. Tak mungkin. Daruri. Terpaksa kita, otak kita kata, akal kita kata, terpaksa kata tak mungkin. Mustahil. Tanpa perlu renung-renung. Tak payah renung. Mustahil. Iaitu menghukumkan suatu itu tetap tiada dengan tiada berkendak kepada bahasan. Tak payah berbahas lah. Dan mendirikan dalil. Tak payah bagi dalil lah. Simple sangat. Seperti menghukumkan tiada terima akal. Akal tak boleh terima. Tak masuk akal. Satu itu separuh daripada tiga. Satu itu separuh daripada dua. Wajib. Akal kita kata ya. Satu separuh daripada tiga. Tak masuk akal. Ataupun sebiji limau lagi banyak daripada dua biji. Tak masuk akal. Mustahil. Itu mustahil. Akal kita buat keputusan. Mustahil. Apa lagi yang mustahil? Ayah lagi muda daripada anak. Anak lagi tua. Mustahil. Cubalah fikir-fikir sikit mana boleh jadi, macam mana nak terjadi. Mustahil. Ayah, anak lagi tua daripada mak. Mustahil. Lajunya kau jawab. Let lu. Fikir dulu. Tak boleh fikir dah. Sebab apa? Tak payah fikir. Terpaksa kata gitu. Anak melahirkan ibu. Mustahil. Mustahil. Tu? Okay. Itu senang. Mustahil akal. Lawan daripada wajib akal. Yang kedua, mustahil akli nazari. Mustahil akal, mustahil. Tapi kena fikir. Kena fikir dulu. Tak fikir, kita kata tak mustahil kot. Fikir. Iaitu menghukumkan suatu itu tetap tiada. Dengan berkehendak kepada fikiran dan bahasan. Akal kita akan hukum tak ada. Ataupun mustahil jadi gitu. Mustahil. Tapi sebelum nak kata mustahil, kena bahas. Kena datangkan dalil-dalil. Kena fikir. Kena renung dulu. Okay? Atas ketetapan hukumannya itu, keputusannya itu, seperti menghukumkan tiada terima akal. Akal tak boleh terima. Bahasa orang Melayu panggil tak masuk akal. Ada yang menyengutu bagi Allah. Ada yang macam Allah sama juga. Allah ada satu lagi, macam Allah. Tapi bukan Allah. Tu maksud menyengutu. Bagi Allah Ta'ala. Boleh tak Allah ada dua? Atau boleh tak Tuhan ada dua yang macam sama-sama dua? Boleh tak? Nak kata tak boleh, mustahil. Kena fikir. Kalau tak fikir, tak boleh. Apa masalahnya kalau ada dua? Pakat-pakat lah. Jangan gaduh-gaduh. Apa masalahnya? Akal boleh terima kot. Sebab dia tak nazar. Dia kena nazar dulu. Baru dia akan kata, mustahil. Tak mungkin. Kena fikir. Bila kata Tuhan ada dua. Tuhan yang sama-sama semualah. Sama kuat, sama semua sama. Maka tidak dengan senang. Bukan senang akal menghukumkan mustahil ada syarik. Mustahil ada Tuhan tu dua yang sama-sama. Sama-sama kuat, semua sama-sama berilmu, semua sama-sama.
Mustahil ada syarik. Mustahil ada sekutu. Tapi nak cakap tu, bukan senang tau. Cakap boleh cakap. Tak senang tau. Cuba cakap lah. Cuba lah. Ustaz guna kitab apa? Masya Allah. Kitab Risalah Tauhid lah kita. Pengajian kita Risalah Tauhid. Oh, masuk tapi tak tahu kitab je. Ni kitab kita. Risalah Tauhid. Okay. Jadi akal kita nak kata Tuhan tu ada 2, 3, 4, tak semudah yang disebut. Semua orang boleh sebut. Tuhan tak mungkin Tuhan ada 2. Mustahil Tuhan ada 2. Mustahil. Tapi mulut memang boleh cakap. Tapi untuk membuktikan bukannya senang. Tapi memang mustahil pun Tuhan ada 2. Tapi nak buktikan tu, nak dapat keputusan yang mengatakan Tuhan tu mustahil ada 2. Mustahil ada 2, 3, 4. Mustahil Tuhan ada banyak. Mustahil. Nak kata mustahil tu, kena fikir, renung. Kalau tidak, tak dapat. Sekadar cakap kat mulut lah. Cakap kat mulut semua orang boleh cakap. Tak jadi cuma tanya orang. Semua dia kata Tuhan ada 1. Tuhan tak mungkin 2. Tapi suruh bagi, tak boleh. Kenapa? Kerana dia tak nazar. Sedangkan dia kena nazar. Fardu ain tu. Okay? Bagi Allah Ta'ala itu melainkan dengan dia adakan bahasan dan mendirikan dalil-dalil. Kena buat datang dalil. Mari kita cuba bahas tentang bukti perbahasan yang mengatakan kita yakin kita kata Tuhan tak mungkin ataupun mustahil, tak masuk akal ada 2. Tapi nak cakap dengan keyakinan kena bahas ni. Macam ni cuba kita bahas sikit. Dalam kaedah ketuhanan, jika ada 2 Tuhan, maka kedua-duanya lemah. Senang aja. Kaedah ketuhanan ada 2 je, dua-dua lemah. Sama ada dua-dua ni berkongsi kuasa. Bila berkongsi kuasa 2 Tuhan, automatik dua-dua lemah. Ataupun 2 ni berpakat, automatik dua-dua jadi lemah. Atau dua-dua ni bergaduh, Tuhan dua-dua bergaduh, automatik jadi lemah. Bila lemah dia bukan Tuhan. Tuhan tak mungkin lemah. Tuhan tidak lemah. Kalau ada 2 Tuhan, dua-dua lemah. Sebab walaupun 2 Tuhan ni berpakat, dua-dua lemah. 2 Tuhan ni bergaduh, dua-dua lemah juga. Tu kena fikir tu. Kalau berpakat, kenapa pula dua-dua lemah? Sama-sama kuat lah. Tak, dua-dua lemah. Jadi oleh kerana kaedah ketuhanan, kalau ada 2, mesti dua-dua lemah. Maka itu bukan Tuhan. Sebab Tuhan mesti kuat. Tuhan tak lemah. Bila kita kata Tuhan, kita kena kenal apa yang dimaksudkan Tuhan. Orang yang tak kenal Tuhan yang kata berhala tu Tuhan lah. Dia kata Tuhan anak, Tuhan ayah, Tuhan mak lah. Sebab dia tak kenal Tuhan. Mari kita tengok apa maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan? Tuhan maksudnya ada sifat istirna dan iftiqar. Kalau dapat istilah tu bagus. Kalau tak dapat pun tak apa. Kalau dapat hafal. Bila dia sebut Tuhan, dia mesti istirna dan iftiqar. Ada 2 sifat ni. Baru Tuhan. Jika dia tak ada mana-mana satu atau dua-dua tak ada, dia bukan Tuhan. Tuhan mesti dia tidak layak dipanggil Tuhan. Tuhan ni mesti istirna dan iftiqar. Apakah dia istirna? Mustaghniyan an kulli ma siwah. Apa maksud dia? Tidak berhajat kepada sesuatu. Baru dia Tuhan. Dia ada 2. Satu lagi, wa muftaqiran ilaihi kullu ma adah. Dia panggil sifat iftiqar, setiap sesuatu berhajat kepadanya. Ini 2 sifat Tuhan. Bila kita kata Tuhan, yang layak nama Tuhan, dia mesti 2. 2 benda. Yang pertama, dia tak berhajat kepada sesiapa. Yang kedua, selain daripada dia, berhajat pada dia. Okay. Itu baru Tuhan. Kita dah dapat. Jika Tuhan itu berhajat, maka itu tak layak dipanggil Tuhan. Itu dipanggil dakwaan Tuhan, tapi dia bukan Tuhan. Tuhan ni dia tak berhajat pada sesiapa. Dan sesiapa tadi, semua selain daripada Tuhan, berhajat kepada Tuhan. Semua. Maka itulah sifat ketuhanan.
Kalau kita tahu sifat ketuhanan dua ni, maka kita takkan suka-suka kata berhala tu Tuhan. Sebab, kenapa nak kata dia Tuhan apa? Dia pun memerlukan orang untuk buat. Dia pun memerlukan orang untuk buat dia. Maka, macam mana nak kata Tuhan? Sebab, dia memerlukan orang untuk buat dia. Kalau berhala lah. Jadi, dan pula tu, selain daripada dia, berhala tadi yang didakwa Tuhan tadi, sepatutnya, kalau dia tu Tuhan, semua berhajat kepada dia. Semua berhajat. Tapi semua tu tak berhajat kepada dia. Sebab dia nak gerak pun tak boleh. Berhajatnya ni. Maka itu bukan Tuhan. Itu dakwaan Tuhan. Dia tak reti. Dia tak faham maksud Tuhan. Tuhan tidak berhajat pada sesiapa. Selain daripada Tuhan, kan? Tuhan tidak berhajat kepada selain daripada dia. Dan selain daripada Tuhan, semua berhajat kepada Tuhan. Baru dia layak nama Tuhan. Dia panggil sifat istighna dan iftiqar. Okey. Kembali balik pembuktian kita tadi yang mengatakan kaedah ketuhanan, jika ada dua Tuhan, dua-dua bukan Tuhan. Jika ada dua dakwaan Tuhan, dua-dua bukan Tuhan. Jika ada dua Tuhan, dua-dua lemah. Bila dua-dua lemah, dua-dua bukan Tuhan. Jika ada dua Tuhan, Tuhan ni berpakat masing-masing. Mari kita buktikan bahawasanya jika ada dua Tuhan, dua-dua ni bukan Tuhan. Dia cuma dakwaan saja. Jika ada dua Tuhan, Tuhan ni berpakat. So, satu Tuhan buat langit, satu Tuhan buat bumi. Mestilah bila Tuhan mesti dia cipta. Satu Tuhan cipta langit, satu Tuhan cipta bumi. Maka ternafi sifat iftiqar dengan sifat istighna tadi. Ataupun bahasa lain, maka ternafilah sifat ketuhanan. Maka bila ternafi sifat ketuhanan, dua-dua bukan Tuhan. Apa sifat ketuhanan? Dah sebutkan tadi. Tak boleh masuk lagi. Tak apa, kita mudahkan bahasa. Apabila dua-dua ni berpakat, dua Tuhan, Tuhan ni buat langit, Tuhan ni buat bumi. Bila Tuhan tu buat bumi, bumi tu tak berhajat, bumi tu berhajat kepada Tuhan. Tuhan yang buat dia. Sebab Tuhan, bumi ni berhajat kepada Tuhan yang buat dia lah untuk jadikan dia. Maka bumi ni telah berhajat kepada Tuhan. Tuhan yang buat dia. Adakah bumi ni berhajat kepada Tuhan satu lagi? Kan ada Tuhan. Tak berhajat lah sebab bukan Tuhan tu cipta dia. Tuhan ni. Maka apabila Tuhan yang didakwa tadi, ada yang tak berhajat kepada dia, dia tak layak panggil Tuhan. Boleh faham? Dia tak layak panggil Tuhan. Sebab ada selain daripada dia, ada yang tak berhajat. Tak nak dia, tak perlukan dia pun. Sebab ada Tuhan lain. Maka sebenarnya dua-dua bukan Tuhan. Okay. Kita dah membuktikan bahawasanya bumi tak memerlukan Tuhan satu lagi. Sebab Tuhan satu lagi tu yang jadikan dia. Maka tak perlu. Maka Tuhan yang jadikan bumi, itu bukan Tuhan. Itu bukan Tuhan. Okay. Kita buktikan pula, Tuhan yang buat langit pula. Tuhan yang buat langit, maka langit dan penduduk langit memerlukan Tuhan yang buat dia lah. Adakah penduduk langit dan langit memerlukan Tuhan yang buat bumi? Tak perlulah. Buat apa perlukan Tuhan tu? Tuhan yang buat aku lah. Bukan Tuhan yang tu Tuhan buat bumi. Maka Tuhan yang buat bumi tidak diperlukan oleh langit. Langit tidak memerlukan Tuhan yang buat bumi. Maka ternafi juga Tuhan yang buat bumi, ternafi juga Tuhan yang buat langit. Maka dua-dua bukan Tuhan. Dua-dua bukan Tuhan. Itu bukti ketuhanan. Jika ada dua, dua-dua bukan. Nampak? Nak kata Tuhan tu ada satu. Tak mustahil Tuhan ada dua. Kan kena panjang cerita. Panjang cerita. Oh iyalah, betul lah. Ini kata Tuhan. Tapi ada yang tak perlukan dia. Ada yang lain-lain tak perlukan dia. Tuhan apa? Tuhan semua perlukan dia. Semua memerlukan dia setiap saat. Tiba-tiba ada, tu tak nak. Tak lah. Aku cari lain lah. Itu bukan Tuhan. Sebab ada yang tak perlukan dia. Okay. Macam mana kalau dua Tuhan ni bergaduh? Dua Tuhan pula bergaduh. Tuhan ni buat bumi, Tuhan satu lagi hancurkan. Tuhan satu lagi ni buat langit, Tuhan ni hancurkan. Kan bergaduh. Maka dua-dua bukan Tuhan. Kenapa pula dua-dua bukan Tuhan?
apa punya Tuhan lah. Dia buat-buat, kena serang, tak boleh dia nak kontrol, tak boleh dia nak pertahan. Itu bukan Tuhan. Sebab dia punya yang dia buat pun dia tak boleh nak pertahankan. Itu bukan Tuhan. Tuhan apa macam tu? Maka hancurlah bumi. Tuhan yang buat bumi tu tak boleh pertahankan. Sebab Tuhan yang buat langit hancurkan. Kemudian, benganglah Tuhan bumi. Tuhan bumi hancurkan langit. Secara automatik, Tuhan yang buat langit tu bukan Tuhan. Apa punya Tuhan lah. Engkau buat langit, lepas tu ada yang lain nak hancurkan, kau tak boleh nak pertahankan. Tuhan apa macam ni? Maka, dua-dua bukan Tuhan juga. Sama ada dua-dua Tuhan tu berpakat, atau dua-dua Tuhan tu bergaduh, dua-dua lemah. Maka mustahil Tuhan ada dua. Tu kedatang mustahil tu. Tu mustahil Tuhan ada dua. Tu ada. Sebab tu sampai nampak. Nak kata mustahil Tuhan ada dua. 12 minit. Oh. Nak kata mustahil Tuhan ada dua. Sebut kat mulut boleh cakap. Nak kata mustahil Tuhan ada dua. 12 minit. Oh. Macam-macam kena cakap. Oh. Itu kalau dah saya tolong terangkan. Kalau sebelum terangkan kena fikir tu. Baca kitab fikir-fikir. Silap-silap berjam-jam. Oh. Nak kata mustahil Tuhan ada dua. Mustahil. Tak mungkin Tuhan ada dua. Tak logik. Tak masuk akal Tuhan ada dua. Nak cakap gitu 12 minit. Oh. Itu baru sikit. Banyak lagi hujah-hujah yang lain. Yang ketiga. Bukan yang ketiga. F. Harus akli. Harus akli. Yang tadi wajib akal. Akal kita kata mesti macam tu. Yang kedua tadi mustahil akal. Akal kita kata tak mungkin macam tu, tak masuk akal macam tu. Yang ketiga, harus akal. Apa maksud harus akal? Adalah harus akal itu terbagi kepada dua juga. Maksudnya akal kita kata okey, boleh aja, terima. Tu je, okey. Okey pula kedua-dua. Macam mana? Harus akli daruri. Tak perlu fikir panjang-panjang. On the spot. Terpaksa kata benda tu harus. Terpaksa akal kita buat keluar keputusan kata harus. Harus tu boleh aja. Tu maksud harus. Okay, it's okay. Tu harus. It's okay. Habis yang tadi yang tadi tu impossible, mustahil. Yang ni it's okay. Boleh? Boleh. Terima? Terima. Akal terima? Terima. Harus. Ada dua. Daruri pula tu. Senang-senang aja. Senang-senang je dia boleh terima. Iaitu menghukumkan bukan boleh terima je, boleh terima dan boleh ada dan boleh tiada. Macam mana? Iaitu menghukumkan akal kita membuat keputusan sesuatu boleh terima ada dan tiada. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Boleh terima. Tadi kalau Tuhan ada dua, mustahil. Tak mungkin. Yang ni ada pun boleh, tak ada pun boleh. Ada boleh, tak ada boleh. Macam mana? Secara jalan berganti-ganti. Sekejap lagi kita sembang. Apa maksud jalan berganti-ganti? Dengan tiada berkehendak bahasan. Tak payah nak bahas panjang. Daruri kan? Dan mendirikan dalil. Tak payah bahas dalil. Tak payah. Senang sangat. Seperti menghukumkan keadaan seseorang itu, ada kalanya ia bergerak, ada kalanya ia diam. Bergerak lawannya diam. Diam tu maksudnya tak bergerak, dia diam. Jadi kalau kita kata bergerak, dia tu bergerak. Pintu tu bergerak. Bergerak tu maksud terbuka, bergerak, pintu tu bergerak. Boleh terima? Boleh terima? Lepas tu, pintu tu tak bergerak Boleh terima? Boleh terima? Tu ada. Harus akal. Akal kita boleh terima pintu itu bergerak atau pintu itu tak bergerak. Kalau dia tak bergerak, dia tak bergerak. Kalau dia bergerak, boleh je. Kalau dia bergerak, dia bergerak. Boleh terima. Boleh. Okay. Jadi, complete set lah. Mesti ada. Mustahil ada. Boleh je ada. Boleh je tak ada. Yang harus ni. Complete lah. Mesti ada. Wajib akal kata ada. Mustahil ada. Akal kita kata mustahil ada. Akal kata ada. Ada. Tak ada. Boleh juga. Ada. Boleh juga. Dua-dua boleh. Okey aja. Dua-dua. Jadi complete lah. Cukup lah. Complete. Okey. Cuma maksud jalan berganti-ganti tu maksud apa? Maksud akal kita kata harus, kata boleh, kata akal kita boleh terima, ada, boleh terima tak ada. Dua-dua boleh.
Tapi secara berganti-ganti. Contohnya, kalau dia bergerak, boleh ke pintu itu bergerak? Boleh. Ketika dia bergerak tu dia tak diamlah. Ketika dia diam tu dia tak bergerak. Itu maksud berganti-ganti. Pintu itu diam dan bergerak dalam satu masa. Ha? Kena makan ubat lah. Kena makan ubat lah. Dia bergerak tadi. Oh, tadi dia bergerak. Sekarang dah tak bergerak. Cakaplah berganti-ganti. Tadi bergerak, sekarang tak bergerak. Tak, dia bergerak dengan tak bergerak sekali. Sekali? Macam mana? Dalam yang masa yang sama, bergerak dan tak bergerak. Tanjung rambutan. Tanjung rambutan. Mana boleh sekali. Dia mesti berganti-ganti. Kalau dia bergerak, maknanya tak diam. Kalau dia diam, maknanya tak bergerak. Sebab tu dia kata, secara jalan berganti-ganti. Kalau dia sekaligus, mustahil. Mustahil pintu itu diam dan bergerak dalam satu masa. Mustahil. Jadi mustahil. Tapi kalau dia bukan satu masa, berganti-ganti. Harus. Harus. Kita ni harus. Kita ni harus. Harus ada. Boleh tak kita ada? Ada. Boleh. Boleh tak kita tak ada? Boleh. Apa bukti kita ada? Ni ada. Apa bukti kita tak ada? 100 tahun lepas tak ada. 100 tahun akan datang tak ada kalau mati nanti. Tu bukti. Boleh? Boleh ada. Boleh tak kita ada dan tak ada dalam masa yang sama? Tanjung rambutan. Dia ada dan tak ada dalam satu masa. Apa benda ni? Kalau dia ada, maknanya dia ada lah. Tak ada tadi, tak ada lah. Ternafilah tak ada. Sebab dia ada. Bila dia tak ada, ternafilah yang ada. Maknanya bila dia ada, ternafilah yang tak ada tadi. Sebab dia dah ada kan. Tapi dia boleh ada. Boleh ada. Boleh tak ada. Boleh juga. Tapi gila-gila, tu berganti-ganti. Itu senang aja. Yang kedua, harus akli nazari. Akal kita kata okey, ada pun okey, tak ada pun okey. Tapi kena nazar, kena fikir. Kalau tak fikir, tak boleh jumpa. Macam mana? Iaitu menghukumkan sesuatu boleh dijadikan atau tiada boleh. Boleh dijadikan atau tiada boleh. Dia tu boleh ada dan boleh tak ada. Okay? Dengan berkendak kepada bahasan dan mendatangkan dalil-dalil. Kena bagi dalil-dalil. Seperti memberi. Okay. Memberi Tuhan, orang Islam yang tiada beramal itu pahala. Atau bahasa lain, orang berzina, merompak, mencuri, bunuh orang, Allah bagi pahala. Allah bagi pahala. Boleh tak? Harus tak? Akal boleh terima tak? Orang kafir, Allah masuk syurga. Orang Islam, orang beriman, Allah masukkan neraka. Kena fikir tak? Kena fikir. Harus ke? Boleh ke? Dia buat ibadah punyalah baik apa semua, Allah humban dia dalam neraka. Bukannya dia buat baik, lepas tu hujung-hujung hayat dia jadi jahat, lepas tu Allah humban dalam neraka. Bukan itu. Dia memang baik. Sampai mati baik. Tapi Allah kata, oleh kerana engkau baik, kau baik, maka masuk neraka. Kau jahat, okey, masuk syurga. Orang Islam buat dosa, bagi pahala. Buat baik, bagi dia dosa. Harus tak? Harus. Boleh bagi Allah. Tapi kena nazar, kena fikir. Macam pula? Macam mana pula? Allah kan suruh buat kebaikan. Tapi bila buat kebaikan, umban dalam neraka. Macam mana pula? Dia nak kena fikir. Ada benda berlawan. Tapi kena nazar. Yang tadi daruri, tak payah nak fikir-fikir. Okay? Maka tidak dengan senang akal menghukumkan hal itu. Tak senang akal hukum hal macam tu. Akal nak kata, orang tu buat jahat, orang tu kafir, Allah masuk dalam syurga. Sampai mati kafir. Bukan senang akal nak kata harus. Boleh. No problem. Bukan senang. Banyak benda yang duk bermain dalam kepala. Kan? Takkan dah. Dah baik. Takkan baik masuk neraka. Ada macam-macam. Tak mungkin. Tak boleh. Tapi hukum sebenarnya harus. Tapi nak kata harus tu, kena nazar.
Melainkan dengan diadakan bahasan. Kena bahas. Dan dalil-dalil menunjukkan harus pada Tuhan memperlakukan seperti itu. Boleh je. Buat baik, Allah bagi dosa. Buat baik, Allah bagi dosa. Boleh, harus. Harus bila kita pandang dari sisi kita ni hamba, Allah tu Tuhan, Allah tu berkuasa, buat apa saja dekat kita. Harus dari segi itu. Harus untuk Allah buat apa saja. Kita tengok dari segi sisi kekuasaan Allah. Maka Allah pun nak buat apa dia boleh lah. Apa saja. Orang buat baik nak masuk neraka pun boleh. Orang kafir nak masuk syurga pun boleh. Kerana Allah Maha berkuasa. Kita ni milik dia. Okay. Kalau tengok dari sisi keharusan untuk dari segi kekuasaan Allah. Tengok dari sisi janji Allah. Allah ada janji kepada hamba-Nya dalam Quran. Yang mana Allah janji akan beri nikmat kepada orang yang beramal soleh. Beri nikmat pada orang yang beramal soleh, Allah akan beri nikmat. Orang yang tak beramal soleh, Allah akan bagi siksa. Kafir masuk neraka, beriman masuk syurga. Itu janji. Bila Allah janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkir janji. Kerana memungkiri janji adalah sifat yang tak layak bagi Allah. Memungkiri janji adalah sifat yang tak layak. Jadi, Allah dah janji. Allah janji, u'iddat lil muttaqin. Telah disediakan. Aku janji nak bagi, telah disediakan dah pun syurga bagi orang yang bertakwa. Maka Allah janji. Tengok dari sisi perjanjian Allah janji, maka tak boleh lah. Allah dah janji. Kalau Allah memungkiri janji, itu sifat lemah. Itu sifat kekurangan. Kalau tengok dari sisi itu. Kalau tengok dari sisi keharusan, kudrah, kekuasaan Allah, nak buat apa saja, boleh, harus je. Tu kena bahas. Kalau tidak, tak boleh nak kata. Kita kata, tak mungkin lah. Tak mungkin Allah akan masukkan orang kafir ke dalam syurga. Sebab Allah tak mungkin Allah orang buat baik, Allah bagi dosa. Tak mungkin lah. Mustahil. Mustahil macam mana? Haruslah. Mustahil. Tapi tak boleh nak cakap. Dia kena faham itu. Tengok dari sisi apa? Tengok dari segi apa? Segi kekuasaan Allah. Allah mampu buat apa saja. Tapi Allah dah janji. Bila Allah dah janji, janji Allah dah janji. Maka tengok dari sisi itu, bermakna mana boleh tak orang baik masuk syurga lah. Sebab Allah dah janji. Tapi asalnya dari segi kekuasaan, dari segi kebolehan, kemampuan, memang mampu, memang boleh sangat-sangat Allah nak buat. Tapi Allah yang janji. Bila Allah janji, tu cerita lain. Ceritanya sekarang ni, mampu tak? Mampu. Macam tu lah. Habis. G yang terakhir. Tanda-tanda yang menunjukkan hukum akal. Tanda-tanda yang menunjukkan hukum akal. Andai kata apabila kita dapati kemudian daripada wajib, perkataan bagi atau pada. Maksudnya wajib akal yang kita bincang tadi. Kalau dalam kitab ni nanti, sebenarnya bukan kitab ni, semua-semua kitab termasuk kitab Arab pun. Apabila setelah perkataan wajib tu ada perkataan bagi ataupun pada. Wajib bagi, wajib pada. Tu. Lepas tu sambung ayat tu. Maksudnya wajib akal. Sebab wajib ada berapa tadi? Wajib syarak, wajib adat, wajib akal. Kan sebelum tu dah bincang dah. Kita dah bincang sebelum ni. Ada 3 wajib. Wajib syarak, wajib akal, wajib adat, wajib akal. Bila kata wajib semayang, wajib kan ada kan? Wajib apa tu? Wajib akal ke? Wajib adat ke? Wajib syarak. Apa benda ni? Kalau kata apa benda ni, maknanya konten kelas lepas lah. Apa benda wajib adat? Apa benda wajib syarak? Wajib syarak ni keputusan daripada syarak, iaitu Quran dan hadis. Wajib adat ni dapat wajib daripada di try and error.
Setelah try and error berkali-kali, maka dapat keputusan. Adatnya begitu. Wajib adat. Wajib akal, baru bincang tadi. Bukan kita baru bincang juga. Tu wajib akal. Akal kita mesti terima, ada 3. Mesti wajib akal kita berterima, wajib gitu. Ataupun tak mungkin gitu, mustahil. Ataupun boleh je mana-mana. Kan? Jadi, bila ada perkataan wajib dalam kitab, tengok perkataan selepas itu. Jika ada perkataan wajib bagi, wajib pada, maksudnya wajib akal. Okay. Apabila kita dapati, kemudian daripada mustahil, perkataan atas. Atau pada. Maksudnya, mustahil apa ni? Mustahil akal, mustahil adat, mustahil syarak, mustahil apa ni? Mustahil atas. Atau mustahil pada. Maksudnya mustahil akal. Lawan wajib akal tadi. Dan apabila kita dapati, kemudian selepas daripada wajib, perkataan atas. Wajib atas. Maksudnya wajib syarak. Barang yang diperbuat dapat pahala, ditinggal dapat dosa. Wajib syarak ni maksud Quran hadis yang kata wajib. Dia panggil wajib syarak. Mana nak tahu wajib tu wajib syarak? Tengok perkataan selepas wajib. Wajib lepas wajib ada apa? Atas. Wajib atas. Maka maksudnya wajib syarak dalam Quran hadis. Kalau kata wajib apa ni? Wajib bagi. Wajib akal. Wajib pada. Wajib akal. Mustahil atas. Mustahil akal. Mustahil pada. Mustahil akal. Okay. Mari kita habis kat situ. Mari kita buat ulang kaji. Mari kita cari. Dia banyak. Kita cari yang lepas. Kita cari yang lepas. Muka surat 6. Cuba tengok yang Rumi tu muka surat 6. Mari kita cari. Lepas wajib tu ada apa? Atas ke, bagi ke apa? Kita tengok. Muka surat 6 nombor 4. Tempat bahasnya, maudhu'nya kepada 4 tempat. Ini kita bahas bulan 1. Awal tahun hari tu. Yang pertama pada zat Allah Ta'ala dari segi sifat-sifat yang wajib baginya. Tu. Yang wajib baginya. Bila wajib bagi, tengok kamus. Wajib bagi, wajib bagi, wajib bagi. Wajib bagi, wajib akal. Wajib akal. Okay. Dan sifat-sifat yang mustahil atasnya. Mustahil atas, mustahil atas, mustahil atas. Mustahil atas, mustahil atas. Mustahil atas, mustahil akal. Tu. Dan sifat-sifat yang harus padanya. Sifat harus padanya, tak ada masalah apa pun. Harus padanya. Mana-mana boleh. Okay, harus padanya. Jadi, bila kata sifat yang wajib baginya, bagi Allah, sifat yang mustahil baginya, bagi Allah, atasnya, atas Allah, maksudnya, akal kita tak boleh terima. Kalau mustahil tu, akal kita tak boleh terima. Tak logik. Kalau wajib tadi, sifat-sifat Allah wajib, mesti macam ni. Sebab wajib bagi. Saya tak bahas yang ni. Saya bahas yang nombor 2. Sebab saya pernah cerita 2-3 kali dalam bab ni. Ni saya nak buktikan berkaitan dengan Rasul. Mari kita tengok. Yang kedua. Pada zat Rasul-Rasul dari segi sifat-sifat yang wajib baginya. Sifat-sifat yang wajib bagi. Maksudnya, wajib akal. Wajib akal. Bagi siapa ni? Bagi Rasul. Apakah sifat yang wajib bagi Rasul? Sifat yang wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Saya nak ulang contoh yang sama supaya ingat. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Sidik adalah bercakap benar. Bercakap benar ni wajib. Tu sifat wajib bagi Rasul. Bercakap benar. Bercakap benar tu wajib. Wajib apa? Ini kalau orang dengar 2-3 kali dia dapat tangkap terus. Ini bukti dia. Wajib baginya. Bagi tu maksud wajib akal. Saya tak tahu minggu depan hari Rabu ada ke tidak kita punya sambungan. Sebab saya ada mungkin dalam perjalanan masa tu kot. Saya nak pergi Kedah, mungkin hari Rabu tu saya akan balik. Mungkin tak ada. Jadi saya nak kena panjangkan sikit dalam 5 minit. Tu je nak tahu. Sebab mungkinlah kalau saya kalau tak bertolak lagi mungkin saya akan buat kat Kedah sana. Sambungan ni. Kalau saya sempat sampai awal mungkin saya akan buat di Kuantan. Tapi kalau dalam perjalanan ataupun baru sampai penat ke apa, jadi kita advance sikit. Jadi sifat yang wajib baginya kita tahu sifat
sifat Rasul, sifat yang wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kita ambil yang sidik iaitu bercakap benar. Okey, bila bercakap benar, kita bercakap benar juga. Wajib kita bercakap benar. Wajib Rasul bercakap benar, sidik. Adakah bercakap benar Nabi dengan kita sama? Tak sama. Walaupun sama-sama wajib. Sebab apa? Sebab kita wajib atas kita. Wajib atas kita bercakap benar. Saya sebut atas. Wajib atas kita bercakap benar. Bila wajib atas tak ada. Tak ada dalam kitab kita. Mustahil atas ada. Wajib atas tak ada. Okay. Wajib atas tu, bila sebut wajib atas, adalah. Adalah. Kemudian daripada wajib perkataan atas, maksudnya wajib syarak. Tu ada. Okay. Jadi, kita wajib atas kita bercakap benar. Rasul wajib bagi Rasul bercakap benar. Boleh tangkap apa beza dia? Bezanya, kenapa guna kita guna atas, wajib atas, Rasul wajib bagi ataupun wajib pada. Wajib pada Rasul sidik bercakap benar. Wajib bagi Rasul sidik bercakap benar. Wajib atas kita sidik bercakap benar. Apa beza? Apa beza? Jawab. Bukan. Tak kena silap tu. Bukan. Nabi wajib bukan atas. Wajib bagi atau wajib pada. Typo. Nabi siapa nama? Anif. Wajib Nabi wajib baginya. Wajib padanya bercakap benar. Kita mukallaf wajib atas kita bercakap benar. Nak bagi faham sungguh-sungguh ni. Ada beza. Nabi wajib baginya ataupun padanya, ya, bercakap benar. Kita boleh pilih untuk tidak bercakap benar. Itulah. Itu maksud wajib syarak. Cuba. Jadi, tiada pilihan. Ya. Tak ada pilihan. Sebab dia akal. Wajib tu wajib akal. Bukan wajib syarak. Kalau wajib syarak, bercakap benar. Wajib syarak bercakap benar. Wajib atas. Wajib atas kita bercakap benar. Maksud wajib atas adalah wajib syarak. Tu dia kata wajib syarak tu. Wajib syarak. Jadi harus akal mukallaf dusta. Ada pilihan dusta atau berkata benar. Bolehlah, tak apalah yang tu. Cepat sangat ni ke depan lah. Ni undur balik. Wajib atas kita adalah wajib syarak. Ya, kalau kita bercakap benar dapat pahala, kalau kita tak bercakap benar dapat dosa. Itu kita. Wajib atas. Habis Nabi wajib bagi, wajib pada, bukan? Adakah Nabi dan Rasul wajib atasnya bercakap benar? Kalau bercakap benar dapat pahala, kalau bercakap tak benar, dusta, dapat dosa? Tak. Itu kita. Kita wajib atas. Nabi wajib bagi. Kita wajib atas kita. Maka kita kalau bercakap benar dapat pahala, tak cakap benar dapat dosa. Nabi wajib bagi, wajib akal. Bukan wajib. Bukan buat dapat pahala, tak buat berdosa. Bukan. Nabi wajib akal. Apa maksud wajib akal? Nabi jenis, spesies yang tak buat dosa. Gitu kot. Kita spesies yang buat dosa dan tak buat dosa. Kita jenis yang boleh buat dosa, boleh tak buat dosa. Spesies kita. Maka kita dipandu, suruh jangan buat dosa, buat pahala saja. Tapi kita jenis boleh nak buat dosa, boleh nak buat pahala. Nabi tak. Nabi jenis memang tak buat dosa. Itu nama maksum. Jenis tak buat dosa. Makhluk yang jenis tak buat dosa. Kita makhluk yang jenis buat dosa dan tak buat dosa. Cuma kita buat dosa dan buat pahala. Cuma kita tak buat dosa sebab kita takut masuk neraka. Sebab tu kita tak buat dosa. Tapi kita jenis yang boleh kalau nak buat dosa.
Kalau nak menipu, boleh. Nak dusta, boleh saja. Tapi kita takut neraka, maka kita cakap benar. Maka wajib atas kita bercakap benar. Jika kita bercakap benar, dapat pahala. Tak bercakap benar, dapat dosa. Wajib bagi Rasul bercakap benar. Bukan dia bercakap benar dapat pahala, tak bercakap benar dapat dosa. Bukan. Dia memang jenis cakap benar. Dia tak boleh cakap tak benar. Tak boleh. Tak ada. Dia tak ada option untuk cakap tak benar. Kita sentiasa ada option dalam kepala. Nak cakap benar, nak cakap bohong. Cakap benar, cakap bohong. Kita sentiasa memilih benar. Sampai ke mati kita akan ada option untuk bercakap benar atau cakap bohong. Sampai ke matilah kita pilih cakap benar. Maka baguslah kita orang yang baik kerana kita sentiasa memilih cakap benar. Dan dengan pilihan kita tadilah kita ke syurga atau ke neraka. Dengan pilihan tadi. Pilihan cakap benar tadi. Rasul memang dah syurga. Maka dia tak ada option. Dia memang benar. Dia tak ada option pun untuk bercakap tak benar. Kita ada option, ada pilihan. Dan kita sentiasa memilih untuk bercakap benar. Sentiasa memilih. Nabi tidak. Nabi memang benar je. Tak ada option pun nak cakap tak benar. Macam? Itu dipanggil wajib akal. Macam itulah juga amanah, tabligh. Kita boleh bersifat amanah. Orang bagi kita apa-apa, kita amanah. Boleh? Kalau kita nak khianat pun boleh. Tapi kita tahu khianat masuk neraka. Jadi kita memilih untuk amanah. Tak nak khianat. Kemudian lama tu, dapat lagi peluang amanah dengan khianat. Kita pilih amanah lagi. Begitulah seterusnya. Rasul tak. Dia memang amanah. Dia tak ada pilihan. Sebab tu namanya maksum. Macam tu menyampaikan. Tabligh menyampaikan. Rasul memang bersifat menyampaikan. Dia jenis menyampaikan. Bukannya dia boleh. Nak sampaikan boleh. Tak nak sampaikan pun boleh. Kalau malas sampaikanlah. Kadang-kadang sampaikan. Dia pun sentiasa ada pilihan. Nabi tak ada. Sentiasa sampai. Dia tak ada pilihan untuk tidak menyampaikan. Jadi, dia kata sifat para Nabi wajib bagi mereka bercakap benar. Sifat kita wajib atas kita bercakap benar. Terangkan perbezaannya. Hebat kalau boleh faham sampai macam tu sekali. Terangkan perbezaan antara statement ni, perkataan ini ataupun kenyataan ini. Wajib atas Nabi, wajib bagi Nabi bercakap benar bandingkan dengan wajib atas kita bercakap benar. Dah dapat jawab? Selesai fardu ain. Wallahu a'lam. Kenyataan yang kedua, perhatian menunjukkan Tuhan yang menjadikan alam. Perhatian. Sekejap. Betul. Berhenti kat situ. Wallahu a'lam. Kita kenal Rasul macam tu, kita taklah buat lebih kurang. Alah, Rasul macam kita juga. Kecil-kecil curi buah jambu jiran, kecil-kecil dedah aurat, kecil-kecil jahat juga. Bila dah lantik menjadi Rasul baru baik. Dia mula cakap kau hajar. Sebab dia tak faham. Wajib akal, macam mana wajib syarak. Kalau faham, lain lah. Memang lain lah. Nabi dan Rasul dengan kita. Memang lain. Tak sama. Wallahu a'lam. Kita tangguh dulu. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.